Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang dan memberi masa kepada kita semua untuk bersama-sama dalam mengikuti program diskusi wanita pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Asma kerana meluangkan masa pada pagi ini, dan juga kepada semua yang mengikuti secara live di Facebook sekarang ni, terutamanya kepada warga UMP Universiti Malaysia Pahang lah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk makluman hadirin sekalian, program hari ini adalah program diskusi wanita dengan tajuk Wanita Idaman Syurga. Program ini akan berjalan selama 1 jam 20 minit. Ustazah Asma akan menyampaikan ceramah selama 1 jam dan kita akan buka untuk sesi soal jawab selama 20 minit di akhir program. Jadi kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah meletakkan soalan di ruangan komen Facebook Pusat Islam UMP. Nanti saya akan bacakan soalan-soalan yang terpilih lah dengan ruang masa yang kita ada. Hadirin sekalian, sebelum saya menyerahkan majlis kepada Ustazah Asma, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang Ustazah. Ustazah Asma binti Harun berasal daripada Terengganu. Telah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata, alhamdulillah. Beliau menetap di Seremban Negeri Sembilan, berkelulusan ijazah sarjana mulia syariah di Al-Azhar Mesir dan juga master pengajian Islam di Open University Malaya. Saya rasa semua orang kenal Ustazah Asma, biasa masuk TV, radio, media cetak dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya menjemput yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Wanita Idaman Syurga. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Universiti Malaysia Pahang, UMP, Universiti Malaysia Pahang, UMP, di atas penganjuran majlis ilmu kita pada hari ini melalui Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Ringkasannya adalah PIMPIN. Pusat Islam dan Pembangunan Insan, PIMPIN, Universiti Malaysia Pahang. Pengarahnya adalah Dr. Roshidi bin Abbas. Subhanallah. Pengarah Dr. Roshidi bin Abbas dan semua warga UMP yang terlibat. Terima kasih ya kepada Dr. Roshidi bin Abbas dan semua warga UMP yang terlibat, dan juga Cik Amira selaku pengerusi ataupun moderator majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini. Subhanallah, insya-Allah kepada sesiapa yang berhajat ataupun yang bijak mengambil peluang yang disediakan pada pagi ini, iaitu bolehlah kita menyumbang berapa pun nilai, mudah-mudahan Allah terima sebagai satu nilai yang tinggi di sisinya, menyumbang kepada tabung imarah Masjid UMP. Kita tahu setiap universiti mesti ada masjid. Universiti Malaysia Pahang juga ada masjid, ada rumah Allah di sana. Maka marilah sama-sama kita menyumbang pada maklumat yang dikongsikan sepanjang live ini, insya-Allah. Jadi bila ada peluang terutamanya untuk mengimarahkan rumah Allah di muka bumi ini,
mudah-mudahan kita tidak melepaskan. Bila lalu je iklan, ada yang memberi khabar, kita anggap itu khabar gembira. Seronoknya, okey, walaupun mungkin jumlah yang kita berikan, suara tak dengar. Kan? Ya. Cuba cek. Cek suara dia. Kira. Ya, okey. Ada yang tapi tak dengar. Okey, subhanallah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam kita dimurahkan rezeki Allah untuk melakukan sumbangan ataupun sedekah. Alhamdulillah pagi yang barakah ini kita akan membincangkan tajuk wanita idaman syurga. Wanita idaman syurga, anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Insan pimpin Misi Malaysia Pahang, wanita idaman syurga. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih juga semua yang hadir sama di kalangan muslimin ataupun muslimat khususnya di Instagram. Alhamdulillah sahabat-sahabat Instagram. Seterusnya sahabat di FB, sama ada di FB page UMT ataupun FB page Ustazah Asma Harun. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, bila waktu pagi ni kita rasa nak memulakan majlis kita dengan doa. Tadi kita mulakan dengan Asmaul Husna. Kemudian kita dah buka dengan Al-Fatihah. Boleh ke kita baca doa? Mudah-mudahan doa ini kita baca dengan berjemaah. InsyaAllah kita ada impian dan doa yang sama. Mudah-mudahan dengan itu Allah memakbulkan permintaan kita insyaAllah. Okay, kita mulakan ya. Tadi dah mulakan dengan Al-Fatihah insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu. Wa qalban muf'aman bi syukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta berikanlah ya Allah badan yang sihat yang kuat dalam melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna. Wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk. Wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap. Wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu. Wa afiatan min kulli baliyah, serta lindungilah kami dari segala mara bahaya, malapetaka ya Allah. Wa hablana haqiqatal imani bik. Ya Allah, berikanlah kami hakikat iman yang sebenar. Hakikat bergantung yang sebenar. Hakikat keyakinan yang sebenar ya Allah. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Sehingga kami tidak perlu takut. Ataupun kami menyembah ataupun mengharap ataupun minta-minta daripada selain daripadamu ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawasanya hati-hati kami ini begitu mencintaimu. Hati-hati kami ini berkumpul pada saat ini ya Allah di majlis ilmu. Walau di mana pun kami berada ya Allah. Walaupun kami berada di tempat yang berbeza. Namun sesungguhnya jauh di dalam sudut hati kami ya Allah. Kami mencintaimu ya Allah. Kami merinduimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kurniaan ke dalam hati kami. Sebagaimana hati-hati orang yang mencintaimu. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang merinduimu ya Allah. Mereka yang sanggup mengorbankan dirinya, hartanya, hidup dan matinya adalah kerana-Mu ya Allah. Kerana Islam ya Allah. Kerana Rasulullah SAW. Dan kerana berjuang menegakkan kalimah yang hak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Ya Allah, kami bertemu pada saat ini di alam maya ini ya Allah kerana mentaati perintahmu. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu ya Allah dalam memikul dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami akan mengikat janji setia ya Allah
akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, akan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kami, keluarga kami, di dalam qaryah kami, pekerjaan kami, di dalam negeri, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini ya Allah. Fawasiqillahumma rabitataha. Maka ya Allah, eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Kuatkanlah ikatan hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah yang kuat, ikatan keyakinan dan keimanan kepadamu ya Allah. Wa adimuddaha, mesrakanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, menyintaimu dan merinduimu ya Allah. Hidupkanlah hati kami ini ya Allah dalam mengenal Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyintai dan merindui Nabi kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat rindukan Nabi kami. Kami rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami terpisah jauh dengan Nabi kami ya Allah. Namun insya-Allah, mudah-mudahan ya Allah, kami akan berusaha sedaya upaya ya Allah untuk menjadi lidah penyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berusaha memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang ditunjuk dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahawasanya kami ini benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah di syurga-Mu kelak untuk menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar indahnya suara Nabi kami ya Allah, untuk kami berada di dalam satu majlis ilmu seumpama ini. Namun di hadapan kami ketika itu benar-benar seorang lelaki yang kami rindui, Nabi-Mu, kekasih-Mu, dan juga kerinduan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, berikanlah kami ya Allah kekuatan untuk menyintai Rasulullah melebihi diri kami sendiri ya Allah, untuk sanggup melakukan pengorbanan ya Allah, untuk membuktikan rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika allazi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah, matikanlah hati kami ya Allah, matikanlah roh kami, diri kami ya Allah, matikanlah kami ya Allah dengan kematian di jalan-Mu ya Allah, dengan kematian yang husnul khatimah ya Allah, dengan kematian yang Engkau redha kepada kami ya Allah, penuh dengan rahmat dan kasih sayang serta kelembutan-Mu ya Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kesudahan hidup dengan kematian yang baik ya Allah, dalam mengucap kalimah syahadah-Mu ya Allah, dan jauhlah kami daripada fitnah kematian yang buruk ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, buat mereka yang telah pergi dahulu, ibu, bapa kami ya Allah, pasangan kami atau anak-anak kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah yang telah pergi dahulu, yang sekarang sedang berdiam di alam barzah ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seluas mata memandang, jadikanlah kuburan mereka wangi-wangian syurga, jadikanlah kuburan mereka mendapat cahaya daripada syurga-Mu ya Allah, jadikanlah kuburan mereka itu salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah, jauhlah mereka daripada himpitan kubur, azab kubur, hisab yang berat ya Allah, ringankanlah hisab mereka ya Allah, permudahkanlah urusan soal jawab munkar dan nakir buat mereka ya Allah, dan hisab segala hisab perbuatan amal mereka di dunia ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami juga bakal jenazah,
kami juga bakal berpindah ke alam barzah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya untuk kami memiliki kerehatan di alam barzah, kami perlu menempuh ujian demi ujian saat kami hidup ini ya Allah. Kami redha ya Allah, kami redha ya Allah. Namun bantulah kami untuk kuat menghadapi ujian-Mu ya Allah. Untuk kami kuat memaafkan mereka yang menyakiti kami, yang memfitnah kami, yang telah menzalimi kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk kuat ya Allah, tetap menjadi orang yang baik, tetap membalas kebaikan di atas kezaliman orang lain ya Allah. Tetap mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kami ya Allah, yang memberikan kebaikan ataupun sebaliknya kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi yang barakah ini ya Allah, kami akan membincangkan satu tajuk wanita idaman syurga ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami semua sangat mengidamkan ya Allah, sangat menginginkan ya Allah, mengimpikan syurga-Mu. Namun ya Allah, kami tahu kami sedikit pun tidak layak untuk syurga-Mu. Kami terlalu banyak dosa untuk menjadi sebab dicampakkan ke dalam neraka-Mu. Dan kami tidak ada sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amal soleh kami begitu sedikit. Dan belum tentu amal soleh kami itu dilakukan dengan ikhlas dan Engkau terima ya Allah. Manakala dosa dan maksiat kami begitu banyak, dan permohonan ampun dan taubat kami begitu lemah ya Allah. Namun ya Allah, kami berlindung di sebalik sifat-Mu ya Rahman ya Rahim. Di sebalik sifat-Mu, sifat-Mu yang maha pengasih, maha penyayang, yang latif, yang maha lembut, ya Ghafar, yang maha pengampun, yang afu, yang maha pemaaf ya Allah. Di sebalik sifat-sifat-Mu yang mulia itu ya Allah, kami berlindung ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, rahmatilah kami, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan kami sebagai seorang wanita ya Allah. Namun ya Allah, kadang-kadang kami kurang syukur ya Allah. Kami kurang melihat kebaikan di sebalik ciptaan-Mu terhadap kami ya Allah. Kami merungut di atas tanggungjawab yang terpikul di atas bahu kami ya Allah. Kadang-kadang kami protes di atas setiap aturan-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami sifat redha di atas kehendak-Mu, di atas kami ya Allah. Sebagaimana yang Engkau minta untuk kami lakukan ya Allah, bantu kami ya Allah untuk redha, untuk berusaha ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur di atas ciptaan-Mu terhadap kami sebagai seorang wanita. Bantu kami ya Allah untuk menjadi anak perempuan yang baik buat ayah, buat ibu kami ya Allah. Ya Allah, kemudian kami membesar ya Allah, dan Engkau kurniakan kami sebuah perkahwinan. Di sana adanya seorang suami yang perlu kami mulia dan taati ya Allah. Bantu kami menjadi isteri yang salehah ya Allah, yang sabar dan redha dalam proses kami menjadi isteri yang baik ya Allah. Kemudian kami mengandung dan melahirkan anak ya Allah. Bantu kami menjadi ibu yang salehah, ibu yang misali buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga ya Allah memikul tanggungjawab sebagaimana ummahatul mukminin, iaitu sebagaimana ibunda-ibunda kami ya Allah dalam memperjuangkan agama ini ya Allah. Namun kami leka ya Allah dengan dunia, dengan keindahannya ya Allah. Kami sibuk mengejar itu, mengejar ini ya Allah. Sehingga kami lupa untuk menyambung perjuangan ibunda-ibunda kami ya Allah. Kami rindukan Sayyidatina Khadijah, ibunda kami. Kami ingin sekali melihat indahnya wajah ibunda kami Khadijah. Kami rindukan Sayyidatina Aisyah. Kami rindukan Sayyidatina Fatimah. Kami ingin mengenali siapakah Sayyidatina Maryam. Kami ingin mengenali Sayyidatina Asiyah, penghulu wanita di syurga. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah secebis cuma pun ya Allah kami bersyukur memiliki akhlak-akhlak wanita-wanita dambaan syurga ini ya Allah. Mereka adalah contoh-contoh wanita yang telah dijamin syurga oleh-Mu ya Allah. Wanita yang mana dijamin syurga ya Allah. Jadikanlah kami mengenali mereka, mencintai mereka, dan kami mengikuti jenjak langkah mereka ya Allah. Kerana kami juga ingin masuk syurga-Mu. Kami ingin sekali menjadi bidadari di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk taat kepada-Mu, iaitu menjaga diri kami, maruah kami, menjaga aurat kami,
Menukarkan pakaian yang kami ada kepada pakaian yang Engkau cintai, ya Allah. Menukarkan perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah kami dengan perkataan yang Engkau cintai. Menukarkan hati kami ini sebagaimana hati yang Engkau mahu, ya Allah, yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang kuat ibadah, yang kuat sedekah, yang kuat zikrullah, kuat qiyamul lail, bangun malam, ya Allah. Wanita yang kuat dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami wanita yang salehah, perhiasan terindah dunia, bidadari di syurgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita telah pun memulakan dengan satu doa permintaan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa permintaan kita tersebut. Dengan itu, insya-Allah kita teruskan melangkah menuju kepada perubahan-perubahan yang Allah inginkan. Sama ada perubahan dalam hati kita ataupun perubahan zahir kita, perubahan pakaian kita, perubahan makan minum kita, perubahan kehidupan seharian kita. Di antara tanda-tanda, Masya Allah, saya baca dalam kitab ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni, kitab amalan setahun ni, Masya Allah. Di antara tanda-tanda doa seseorang itu dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dia kekuatan berusaha untuk menuju kepada doa tersebut. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Di antara tanda-tanda ciri-ciri doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu diberikan oleh Allah kemampuan ataupun jalan-jalan. Dia mampu berusaha untuk menuju kepada doa yang dia minta. Contoh, sekiranya seseorang tu minta, ya Allah jadikan aku wanita yang salehah, jadikan aku bidadari di syurga Allah. Lalu dia mula berusaha untuk menjadi wanita yang baik, wanita yang salehah. Dia mula mengorbankan. Kalau ikutkan hati dia suka ini, suka itu, tapi bila dia melihat dia nak syurga Allah, dia mula mengikuti apa yang Allah suka. Allah suka, dia buat. Allah suka mana, Allah tak suka, dia tinggalkan. Jadi kita mula meninggalkan apa yang kita suka kepada apa yang Allah suka. Dan kita mula pula membenci apa yang Allah benci. Maka mudah-mudahan dengan itu kita tergolong di kalangan wanita solehah, wanita ahli syurga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, para muslimat yang saya hormati sekalian? Puan-puan daripada mana ya? Macam-macam ni, ramai ni. Ada Nur Hafizli, Ida, Sarima, Zalik, Nur Hayati, Didik, subhanallah. Ada juga sahabat-sahabat daripada FB, Afida, Puan Arbaya, Nur Harti Jalil, Nur Aina, Liza. Masya Allah, Allahu Akbar. Syifatul Aisyah, Rakia Muhammad Yatim, Izzah Mia Razak, Hasmawati Malik, Aina Ismail. Saya sebut sikit-sikit ya, mana sempat sebut. Wusti, Eja, Dewi, Nisi, Aini Rahmat daripada Singapura, Munira Basha. Masya Allah.
Simpan Pulai, Siti Safura, Adinda Siti Safura, Masya Allah. Syarifah Aziza, Azman kami, Fauzia Hamzah, Alhamdulillah daripada Pasir Mamunira Basha. Alhamdulillah, subhanallah, Narayati, Zubaida, Sarifah, Hasbi. Saya tengok ramai perempuan lah yang hadir kan. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan kita benar-benar berkasih sayang, bersahabat, berkawan di dunia. Sampailah di mahsyar, sampai kita sama-sama berpimpinkan masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, tajuk kita pada hari ini kita akan pergi kepada tajuk kita. Bersedia atau belum? InsyaAllah bersedialah. Bersedia dengan tulisan-tulisan ataupun dengan nota-nota. Alhamdulillah, tajuk kita ialah wanita idaman syurga. Maksudnya, apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang mana dia memiliki sifat, ciri-ciri wanita yang diidamkan oleh syurga. Maksudnya syurga memang nak dia tu masuk ke dalam. Syurga sebenarnya dah tak sabar dah nak berjumpa dengan ahli-ahlinya. Jadi siapakah golongan, kalau kita tajuk hari ni adalah wanita, siapakah golongan wanita yang menjadi idaman syurga, yang syurga tak sabar nak bertemu dengannya, yang mana syurga ingin sekali, tidak sabar untuk membuka pintu-pintunya untuk wanita-wanita seumpama ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah, saya ingin memulakan dengan membacakan perbincangan tentang bab memohon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya sedang membuka Al-Kafi, Al-Kafi 1307, pejabat mufti wilayah persekutuan, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri dan pakaian ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bersegeralah kamu ke arah untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan kamu dan bersegeralah mendapatkan syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi yang disediakan buat golongan yang bertakwa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, stay bersama dengan saya lebih kurang 1 jam 20 minit saja. Nanti kita akan buat soal jawab di ujung. Pihak penganjur akan tengok soalan. Soalan boleh tinggalkan. Nanti kita akan sama-sama cuba jawab soalan tersebut. Kemudian insya-Allah saya akan berkongsi 5 wanita dambaan syurga. Maksudnya kisah ringkas 5 orang wanita dambaan syurga supaya kita boleh mengambil yang daripada wanita pertama kita nak ambil sifat apa, wanita kedua nak sifat apa. Dan dengan itu bila kita kenal sikit siapakah 5 wanita dambaan syurga ini, mudah-mudahan dengan itu kita juga mencintainya. Dan kan Nabi sebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau kita mencintai wanita-wanita syurga yang telah dijamin syurga, yang telah mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diiktiraf oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, siapakah wanita-wanita penghulu di syurga dan sebagainya, maka mudah-mudahan dengan itu kita akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak bersama golongan wanita-wanita ahli syurga ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari 2790, Bismillahirrahmanirrahim, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah fa iza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus. Ini ilmu yang sangat mahal tuan-tuan puan-puan. Setiap kali solat jangan tinggalkan doa ini, jangan tinggalkan. Nabi bersabda, fa innahu awsatul jannah. Sesungguhnya apabila kamu meminta daripada Allah, apabila kamu meminta, Nabi bersabda sesungguhnya syurga yang terbaik, fa innahu awsatul jannah, sesungguhnya syurga yang terbaik, wa a'lal jannah, dan juga syurga yang paling tinggi. Sabda Nabi yang sahih, dan paling terbaik dan paling tinggi. Lepas tu kemudian Nabi sebut fa iza sa'altumullahu,
Dan apabila kamu meminta dengan Allah, fas'aluhul firdaus. Maka mintalah syurga firdaus. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ulang, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syurga yang paling terbaik dan yang paling tinggi adalah syurga firdaus. Dan apabila kamu meminta dengan Allah, iaitu minta apa? Minta syurga, maka mintalah syurga firdaus. Allahu Akbar. Kita bahkan syurga firdaus, syurga yang bawah, syurga biasa pun kita rasa kita tidak layak. Kita tidak layak untuk meminta syurga. Allahu Akbar. Namun kita tetap wajib perlu meminta syurga Allah. Maksud tidak layak tu, kita kan kadang-kadang nak minta sesuatu daripada bos kita di pejabat contohnya. Malu nak minta bila mengenangkan kerja kita ni tak seberapa. Contoh kita nak minta apa? Bos nak minta bonus contohnya. Nak minta itu, nak minta ini. Nak mintalah sesuatu. Kalau kita mengenangkan kerja kita yang tak seberapa, kita malu. Nak minta sesuatu dengan suami, mengenangkan kita pun banyak menyakiti dia, kita malu. Apatah lagi kita ni, bila sedar diri kita, kita segan, kita malu nak minta syurga dengan Allah. Memang kita rasa tidak layak. Bahkan para alim ulama, bahkan para sahabat pun merasakan tidak layak untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tetap wajib meminta syurga Allah. Kerana ya, kalau ikut amal soleh kita, kita tidak layak. Kalau kita tengok banyaknya dosa dan maksiat kita, kita lebih layak dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi kerana kita mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurganya. Sebab itu Nabi pesan dalam hadis ini, apabila kamu meminta, sebaik-baik doa ataupun sebaik-baik permintaan, mintalah syurga firdaus. Malu muka ke, rasa tak layak ke sebab Nabi suruh? Nabi kata, apabila faiza sa'altumullah, apabila kamu meminta sesuatu dengan Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah syurga firdaus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan asbab kita selalu minta lepas solat, dalam sujud, lepas at-tahiyat, Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus, ataupun Allahumma inna nas'alukal firdaus, ya Allah kami mohon kepadamu syurga firdaus ya Allah. Apa-apalah, kalau rasa tak boleh nak bahasa Arab dalam hati. Antara waktu yang makbul doa ketika solat antaranya adalah bila? Pada waktu sujud. Kita tahu waktu sujud. Ini bukan sujud akhir saja. Setiap sujud adalah waktu makbul doa. Kalau kita solat asar, nanti kejap lagi kita solat zuhur kan. Kita ada berapa kali sujud? 8 kali. 8 kali. Setiap rakaat ada 2 sujud. Jadi 8 kali sujud. Setiap kali sujud, lepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini pun ada daripada para alim ulama berbincangan tentang berapa kali zikir. Ya, yang paling rendah 1 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali itu sekadarnya, cukup-cukup. Kita boleh ulang sampai 5 kali, sampai 10 kali ataupun lebih. Maksudnya masa sujud kita boleh memuji Allah dengan zikir yang selalu kita baca tu kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Tu maksud kan? Faham tak maksud ketika sujud tu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci bagi Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi, wa bihamdi dan pujian baginya. Kita ulanglah 3 kali, 5 kali, kalau dapat 10 kali, itu satu jumlah yang sempurna. Alim ulama kata jumlah yang hampir sempurna adalah dalam 10 kali. Kemudian kita pun doalah, Allahumma inna nas'alukal firdaus, ya Allah berikanlah aku syurga firdausmu ya Allah, berikanlah kami. Nas'aluka tu kami meminta syurga firdaus. Tapi kalau tak gerti, jangan dalam bahasa Melayu ya Allah berikanlah, tak boleh, batal solat. Kalau tak gerti dalam hati, sujud tu, ya Allah berikanlah syurga firdaus, ya Allah berikanlah syurga firdaus, ya Allah berikanlah syurga firdaus dalam hati. Tapi kalau boleh, rugi sangat. Macam sahabat kita kata, rugi sangat. Lepas tu bangun duduk antara 2 sujud kan. Duduk antara sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Para alim ulama kata kalau kita nak ulang 2 kali 3 kali pun tidak ada masalah. Tetapi perlu seimbang dengan
rukuk dan sujud kita juga perlu dalam tempoh yang lama. Bukan sujud je lama, duduk atau duduk sujud, rukuk tak lama. Maksudnya kita boleh tambahkan, biarlah tempo kita tu, rukuk sujud tu hampir sama, duduk atau duduk sujud, kita boleh ulang berapa kali doa tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Supaya kita rasa manisnya solat, seronoknya solat, kita rasa nak berlama-lama berbual dengan Allah, meminta dengan Allah di dalam solat. Masya Allah. Jadi, patut kita sujud balik. Ini kan hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saat kedekatan Allah dengan hambanya adalah ketika sujud. Itu waktunya kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat rugi, Allah dah wajibkan kita solat 5 kali sehari. 5 kali sehari Allah wajibkan kita solat. Dan sebenarnya Allah sangat-sangat nak makbulkan permintaan kita. Allah yang mujib, yang maha memakbulkan. Allah yang wahab, yang maha memberi. Allah Subhanahu Wa Taala ingin sekali memberikan kepada kita pengampunan. Tapi dengan syarat kita minta ampun. Allah ingin sekali berikan kita rahmatnya. Dengan syarat kita meminta rahmat daripada Allah. Allah ingin sekali memberikan syurganya dan pembebasan daripada api nerakanya. Dengan syarat kita meminta daripadanya. Sebab itu, antara hikmah besar Allah mewajibkan solat. Kalau solat tak diwajibkan, ia amalan sunat, sudah tentu mungkin kita memang tidak solat. Sebab itu, as-salah dari sudut bahasa. Kalau kita belajarkan, as-salah dari sudut bahasa maksudnya ad-doa. As-salah dari sudut bahasa, cari kamus Arab, kita akan dapati maksud solat ialah ad-doa. Jadi daripada start kita angkat takbir Allahu Akbar sampailah kita bagi salam, semua itu adalah bentuk-bentuk doa ataupun permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketika solat kita sedang meminta dengan Allah dengan apa yang kita sebut, dengan hati, sebab hati itu kan niat wajib, khusyuk itu dengan hati, kemudian dengan setiap perbuatan kita. Bayangkan ya, ketika kita berdiri, lalu kita meminta dengan Allah, kemudian kita merendahkan diri. Bayangkan kita kan kalau kita minta dengan suami sampai tunduk-tunduk, bang naklah bang. Sampai ketika nak sangat tu sampai sujud, bang tolonglah pegang kaki. Begitulah umpamanya antara falsafah pergerakan dalam solat. Kita bermula dengan berdiri, minta dengan Allah, kemudian makin merendah iaitu kita rukuk. Kemudian ketika kita nak meminta sesuatu yang lebih besar, kita merendah dan menghinakan diri kita. Kita terus meletakkan anggota yang paling mulia iaitu kepala kita, dahi kita dan wajah kita. Ini anggota yang paling mulia. Duduk sama level dengan anggota yang paling hina iaitu kaki kita, sama level iaitu ketika sujud. Dan ketika sujud, daripada bangun tu, yang tidak tu ketika kita sujud, soalannya kita sedang betul-betul menghinakan diri kita kepada Allah. Kemudian saat itu, kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, apabila dia membangga dan menyombongkan diri, saat itu dia semakin jauh dengan Allah. Tapi saat kita menghinakan diri serendahnya, meletakkan dahi dan wajah yang mulia ini, kepala yang kita anggap paling mulia, anggota paling mulia ini, kita letakkan sama level dengan anggota yang paling ini iaitu tapak kaki kita. Allahu Akbar. Saat itulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ramai mana orang menunaikan solat, dia tidak rasa apa-apa. Dia tak rasa dia hina pun dalam solat. Rasa biasa. Tak ada perasaan hina tu, tidak ada. Ramai orang solat dia, sujud dia, seolahnya dia sedang menyembah Allah. Tetapi hakikatnya dia sedang menyembah dunia. Dalam hatinya penuh kecintaan pada dunia. Dalam fikirannya duduk fikir itu, fikir ini, langsung tidak bagi tumpuan di dalam solat. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, selepas ini, nanti start Zuhur, kita cubalah menikmati manisnya solat. Ini antara ciri-ciri wanita yang salihah, wanita idaman syurga. Bukan wanita sajalah, hamba Allah yang soleh. Bila solat, kita janganlah tergopoh-gapah, janganlah laju-laju. Kita solatlah dengan menikmati kemanisan solat. Bahkan bila kita angkat takbir, kemudian kita menghayati setiap bacaan, kita rasa seronok baca Al-Fatihah. Itu keajaiban baca surah Al-Fatihah. Bayangkan ya, bila kita baca surah Al-Fatihah, dah berapa puluh ribu, dah berapa ratus ribu kali kita baca. Tapi Allah angkat rasa jemu. Tak pernah pun kita kata, Ustaz, Al-Fatihah je tak boleh tukar surah lain ke? Semayang kat takbir Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sehari 17 kali baca. Kita tak pernah rasa jemu mengulang-ulang. Sebab itu Nabi sebut sab'ul masani.
7 ayat yang diulang-ulang. Dan kita akan mengulangnya sepanjang hidup kita. Satu hari berapa kali. Allah angkat rasa jemu. Itu antara mukjizat membaca Al-Quran. Tidak pernah puas, tidak pernah jemu. Cuma yang ada adalah malas sahaja. Jadi bila kita baca tu kat Al-Fatihah, kita rasa manis, seronok. Bukannya baca laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca laju, tercabut kemanisan. Tidak rasa keindahan. Tapi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan maksud, dengan faham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Kita pun sambil-sambil mungkin senyum. Masya Allah, kita menikmati satu-satu. Kemudian bila rukuk, kita nikmati rukuk. Kita menikmati sujud. Antara waktu yang makbul doanya, iaitu ketika sujud. Bukan sujud akhir saja. Ini masalah masyarakat kita. Sujud akhir je lama. Jadi tak seimbang sujud. Biarlah setiap sujud lama, tempo waktu tu biar sama. Kita bahagikan terus. Masa sujud yang pertama nak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak ulang berapa kali? 5 kali. Bila bangun ada 2 sujud, sujud pula. Kita pun bahagikan terus. Sujud ni nak baca doa ni pula. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Lepas tu kita bangun berdiri kan. Rakaat kedua sujud pula. Nak baca doa apa pula? Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Contoh. Saya bagi contoh saja ni. Bukannya tetap. Maksudnya masing-masing kan ada doa yang dihafal. Kurang-kurangnya di dalam solat, kalau solat zuhur ada 4 doa yang kita ulang-ulang setiap kali sujud. Sujud pertama kita nak ulang doa apa? Sujud kedua nak doa apa? Tetapi setiap kali kita sujud, jangan terlepas minta apa daripada Allah. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Ataupun Allahumma inna nas'aluka al-firdaus. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga firdaus. Allahu Akbar. Sebab ini adalah perintah ataupun saranan permintaan daripada Rasulullah SAW sendiri daripada hadis riwayat Bukhari yang kita bacakan tadi. Iaitu Nabi kata, apabila kamu meminta daripada Allah, mintalah syurga Firdaus. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, saya suka juga untuk menyebutkan ini daripada hadis Nabi juga, mana Nabi kata di antara doa yang tidak ditolak ataupun waktu mustajab doa, iaitu berdoa setelah baca at-tahiyyat. Masya Allah. Selepas at-tahiyyat, bahkan para alim ulama berbincang bilakah waktunya doa yang mana lebih mustajab ataupun lebih afdal. Doa selepas baca tahiyat ataupun doa selepas solat. Lepas solat bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Nikmati bagi salam tu, nikmati tuan-tuan puan-puan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Umpama kita beri salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri pula umpama beri salam kepada orang-orang soleh, roh-roh yang soleh semua. Mana lebih afdal? Para alim ulama membincangkan dan sebahagian besar ulama mengatakan lebih afdal, lebih mustajab doanya antara 2 tempat, 2 waktu. Bila dibuat perbandingan 2 waktu ni, antara selepas baca tahiyat kan, baca tahiyat tu kan penghujungnya apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Ujung-ujung. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan terus bagi salam. Masa tu berdoa lah. Ada doa yang disarankan. Ada memang doa yang khas yang dibacakan ketika selepas habis selepas baca at-tahiyat. Ada doa yang disarankan. Dan kita boleh juga menambah doa-doa yang lain. Biarlah doa itu datangnya daripada firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Yang itu tidak ada pertikaian alim ulama. Tidak membatalkan solat bila kita membacakan doa ketika waktu solat pada tempat-tempat yang dibenarkan berdoa. Bila tempat yang dibenarkan berdoa, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud, dan waktu afdal kita berdoa, iaitu selepas habis tahiyat, sebelum bagi salam berdoa dulu. Kita kan kalau duduk tahiyat tu lama-lama, dah baca fil alamina innaka hamidum majid, seronok sebab ketika itu kita duduk dalam keadaan selesa. Kita kan sedang bersimpuh, masa tu mintalah dengan Allah. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Doalah minta ampun. Allahumma ighfir lana dzunubana
wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Doa lah apa-apa. Nak doa apa? Doa rezeki. Allahumma rizqna rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas. Contohlah. Apa-apa doa yang datangnya daripada Nabi SAW. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukh. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa tu kan Nabi sebut, sekiranya siapa yang beramal dengan doa ini, walaupun ada hutang, ada hutang bergunung-gunung, setinggi gunung, Nabi kata, walaupun kamu ada hutang setinggi gunung, ini seorang sahabat ni yang susah hati ni kan, susah hati ni mengadu pada Rasulullah, dia banyak hutang. Nabi kata, beramal, bacalah doa ini, nescaya walaupun hutang kamu setinggi gunung, akan Allah bayarkan. Maksudnya Allah akan bantu untuk selesaikan hutang tersebut. Jadi, subhanallah, rugi sangat. Allah dah wajibkan kita solat dan memang kita solat. Tapi kita tidak manfaatkan ketika solat untuk mendapatkan kelebihan doa yang makbul. Kita ada waktu doa makbul ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, dan antara waktu yang paling makbul, sangat makbul juga, dekat sangat dengan makbulnya doa kita, iaitu waktu selepas baca at-tahiyat. Jadi subhanallah, pertama, ilmu yang pertama yang kita perlu pegang hari ini ialah minta syurga Firdaus. Bagaimana Allah nak beri kalau kita malas nak meminta? Masalah umat Islam pada hari ini malas berdoa, sedangkan doa itu disebut dalam hadis Nabi mukhul ibadah. Doa adalah kepala ibadah. Bahkan untuk kita menjadi ahli ibadah, suka beribadah, suka berzikir pun kita kena doa. Sebab itu Nabi ajarkan kepada sahabat Nabi yang terdekat. Saya bertukar selalu. Tak siap saya Muaz bin Jabal. Nabi SAW bersabda, wahai Muaz, janganlah kamu meninggalkan doa ini setiap kali setelah kamu solat. Ada dua yang mengatakan setiap kali sujud dalam solat. Masya Allah. Kita nak jadi ahli ibadah, nak jadi orang akhlak yang mulia pun kena minta tolong, kena berdoa. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah dalam mengingatimu. Maksudnya tanpa doa, minta dengan Allah, pertolongan dengan Allah. Ya Allah, aku minta denganmu, ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Masya Allah, hebat sangat. Tanpa pertolongan Allah, kita susah nak selalu ingat Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita sangat susah, lidah kita sentiasa nak zikrullah. Tanpa pertolongan Allah, sangat susah hati kita ini nak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Sebab itu, orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih dan Allah kurniakan kepadanya, suka zikir, suka baca Quran, suka solat, mudah bangun malam, mudah nak amal soleh, mudah nak itikaf, tak berat baginya. Dan Allah lapangkan waktunya, Allah beri keberkatan waktunya, Allah pemudahkan urusan hidupnya, Allah lapangkan rizkinya, sehingga dia tak perlu pening-pening urusan dunia. Akhirnya dia ada masa yang begitu banyak dan barakah, dan Allah ringankan dirinya untuk ibadah. Sebab itu kadang-kadang kita lihatkan orang alim, orang soleh, mulut dia tetap berhenti zikir. Zikir selalu. Tapi bila kita borak dengan dia borak. Bila kita tanya soalan, Ustaz, Syekh, Habib, dia jawab soalan. Tapi dia tidak pernah membazirkan setiap waktunya tu zikrullah. Orang soleh kita tak nampak saja. Mereka tidur pun dengan zikrullah, bangun tidur zikrullah, nak tidur dengan zikrullah, berjalan zikrullah. Kita ni kadang-kadang dia zikir. Masak tu kan, lama-lama dah berhenti, bawa kereta mula-mula je zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama dah leka, mulut dah tak bergerak dah. Menyapu memula ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lama-lama tu dah diam dah. Maksudnya untuk menjadi ahli zikir perlu pertolongan Allah. Kalau kita minta dengan Allah, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dalam bersyukur kepadamu selalu. Dalam sakit pun syukur, dalam sedih pun syukur, dalam hilang pun syukur, dalam susah pun syukur, sentiasa bersyukur. Bukan tunggu nak bersyukur ni bila ada sesuatu. Wa ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatika.
dalam memperelokkan amal ibadahku, ya Allah. Perlukan pertolongan Allah. Sebab itu solat dikira sebagai doa. Himpunan doa-doa di dalam solat. Dan kalau kita hayati setiap bacaan dalam solat, ia telah menghimpunkan segala yang kita perlukan di dunia, saat kita mati dan saat di akhirat kelak. Baiklah, sahabat-sahabat semua. Minum air sikit ya. Bismillah. Ini sebelum saya tutup bab doa. Saya tahu ada orang suruh ulang doa. Masya Allah. Sekarang cari. Kalau saya boleh ulang doa tersebut. Nanti boleh ulang balik video ni. Doa, saya tak pasti doa apa. Ada yang tanya tadi Ustazah, doa yang lepas bebanan hutang. Boleh cari ya daripada riwayat yang sahih, hadis yang sahih tentang tu. Dan boleh cari dalam Al-Maqsurat. Dalam Al-Maqsurat ada, iaitu bila seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat ni, dia duduk dalam masjid, bukan pada waktu solat. Bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi kan terus masuk masjid. Sebab rumah Nabi kan sekeliling Masjid Nabawi. Bila Nabi keluar daripada masjid, Nabi keluar dari rumah, Nabi masuk masjid, Nabi tengok ada seorang sahabat yang berada di ruang solat masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi lah. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan di sini pada waktu yang bukan solat? Lalu sahabat ni pun kata, ya Rasulullah, aku susah hati ya Rasulullah. Hatiku sedang berduka cita dan hatiku resah gelisah kerana aku ini dibebani hutang yang begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila kamu membaca doa ini, baca doa ini, nescaya walaupun hutang kamu setinggi gunung sekalipun, Nabi kata, Allah akan membayarkannya. Maksudnya Allah akan membantu. Allah akan menunjukkan jalan. Allah akan melapangkan rezeki. Wallahualam bagaimana cara Allah untuk membantu menyelesaikan. Tapi ingat apa yang kita sebut tadi tu, di awal tadi. Di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri doa kita dimakbulkan Allah, kita akan mula berusaha ke arahnya. Bukannya doa kuat-kuat tapi tak berusaha. Tak berusaha maksudnya doa itu tidak dimakbulkan. Jadi ciri-ciri pertama para ulama kata, doa yang dimakbulkan Allah apabila kita mula berusaha keras untuk menuju ke arahnya. Jadi bila kita duduk minta dengan Allah, ya Allah aku nak lepasi bebanan hutang sekian-sekian, dan kita mula bersemangat untuk berusaha melepaskan diri kita daripada hutang. Kita mula tawar hati. Tawar hati apa? Daripada membeli belah, kita mula berjimat cermat, kita mula tak heran dah dengan iklan Lazada ke, Shopee ke, apa-apa iklan melintas dah tak heran dah. Itu di antara tanda-tanda doa kita dimakbulkan Allah. Kita mula tidak membazirkan duit kita kepada perkara yang tak sepatutnya. Fokus kita nak bayar hutang. Maksudnya hasil daripada doa tersebut, ia mesti ada kaitan dengan usaha yang telah dipermudahkan oleh Allah selepas itu. Doa itu apa dia bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika, ataupun Allahumma inni, ya itu untuk seorang kan. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada apa? Daripada sedih dan duka cita. Minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada lemah dan juga malas. Ajzi, lemah semangat. Duduk, mudah sentap, jiwa yang lemah, lemah dan juga kasal, malas. Masalah utama kita malas. Kalau kita rajin, banyak perkara boleh selesaikan dalam satu hari. Orang rajin ni, orang yang paling berkat waktu dia. Rajin je, itu buat ini, buat tak berhenti. Dia akan berhenti bila apa? Bila tidur je. Itu pun dia tak berhenti juga tu. Sebab apa? Dia tidur dengan cara yang barakah, cara yang terbaik untuk dia bangun waktu malam. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, daripada duka cita dan kesedihan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada apa? Daripada lemah dan juga malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukh, daripada kebakhilan. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan kami mohon daripada-Mu ya Allah, daripada bebanan hutang dan juga kekerasan orang yang menuntut hutang. Masya Allah. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Masuk daripada Nabi. Sumber daripada Nabi SAW. Nabi masa nak ajarkan, Masya Allah, itulah hebat ni. Kalau doa yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Cuba kita perhatikan. Orang tu minta, mengadu. Dan Nabi kata kalau kamu ada hutang setinggi gunung pun,
Dengan kamu beramal dengan doa ini, insya-Allah segala hutang akan diselesaikan oleh Allah. Tapi perhatikan doa itu bermula dengan apa? Minta apa? Minal hammi wal hazan, daripada sedih duka cita. Sebab kalau hati yang suka bersedih, suka larut dalam duka cita ni, dia tak nampak idea. Itu sedih ni, sedih tengok orang ada kereta, sedih aku tak ada kereta. Tengok orang ada rumah, sedih ni. Tengok orang ada suami, sedih. Tengok orang ada anak, sedih. Hati tu lemah. Mudah sangat nak larut dalam sedih yang berlebihan. Kita minta jauh daripada Allah. Jadi kita memiliki hati yang kuat. Semua nampak benda yang positif. Orang komplain. Orang yang mudah sedih ni, mudah sentak, mudah sedih ni, dia tak boleh nak naik. Ada orang tegur, komplain, dia dah balik. Orang tak faham aku. Orang mudah sangka buruk. Dia terlalulah melayan perasaan-perasaan dan kata-kata manusia. Sebab itu orang nak berjaya ni, dia kena ada telinga tebal. Berjaya apapun, dia kena tebalkan telinga daripada kritikan manusia, cemuhan manusia. Sebab di sana mesti ada manusia tidak senang dengan perubahan-perubahan yang baik yang terlakukan. Sebab itu doa itu Nabi ajar bukan terus kepada hutang. Yang hutang tu nombor 4. Yang pertama daripada sedih dan duka cita. Yang kedua, doa itu disambung pula dengan apa? Ajizi wal kasal. Rasa lemah. Lemah semangat, memula semangat. Dengar ceramah pasal motivasi tentang berniaga, tentang itu, tentang ni. Semangat, buat. Tapi tak ada hasil, terus lemah semangat. Tak jadi pun. Aku dah try dah, tak jadi pun. Aku dah buat macam-macam dah, tak ada hasil pun. Lemah semangat. Masya Allah. Kita minta daripada Allah lemah semangat, wal kasal, daripada malas. Rupanya yang menghalang daripada makbulnya doa kita bukannya Allah yang menghalang untuk diberikan apa yang kita minta. Tapi diri kita sendiri yang menghalangnya, iaitu sifat malas. Jadi minta dengan Allah dijauhkan pada sifat malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada kedekut dan bakhil. Masya Allah. Dan hujung yang keempat barulah wa na'udzubika minal ghalabati daini. Ya Allah, aku mau perlindungan daripada apa? Daripada bebanan hutang dan juga daripada min ghalabati daini wa qahri rijal, dan kekerasan manusia. Sebab orang yang ditimpa bebanan hutang ni, apa yang akan berlaku? Dia akan mengalami kekerasan manusia. Manusia akan tekan dia, minta hutang, jadi dia takut nak jumpa manusia dan sebagainya. Amalkanlah tuan-tuan puan-puan doa ini, ya Allah. Bayangkan kalau kita baca doa ini setiap kali sujud. Setiap kali sujud kita baca Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi. Sekali sujud. Sujud pertama baca, sujud kedua baca, sujud ketiga baca, sujud keempat baca. Zuhur nanti ni agak-agak lah kan. Maksudnya ini ayat pertama agak-agak. Allah makbul tak doa kita. Kita minta pada waktu yang paling makbul, waktu sujud. Dan kita minta pula setiap kali sujud. Minta syurga Firdaus, minta daripada perkara yang kita minta tadi tu. Tak nak jadi orang malas, tak nak jadi orang mudah sentak, mudah sensitif, mudah sedih. Tak nak jadi orang kedekut. Dan tak nak jadi orang yang nak lepasi bebanan hutang. Setiap kali sujud kita minta. Agak-agak kita lah ni kan, dengan kelemahan ilmu kita, Allah makbulkan tak? Allahu Akbar. Bukan agak-agak. Yakinlah, insya-Allah Allah makbulkan. Yakinlah. Allah yang mujib, yang maha memberi. Allah yang maha memakbulkan doa. Allah yang wahab, Allah yang sami, yang maha mendengar. Allah yang basir, yang maha melihat. Kita usir tiap kali salat, minta dengan Allah. InsyaAllah. Lepas kita buat 5 kali sehari. Buat sehari, buat 2 hari, buat 3 hari. Nanti kita akan nampak ada ilham yang Allah berikan kepada kita. Dan ilham itu ilham yang benar. Bukannya datang daripada hawa nafsu kita. Tiba-tiba Allah jumpakan kita orang yang tepat yang bantu kita. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Kalau saya cerita secara peribadi, saya bukan nak cerita luas, bukan nak cerita besar, luas sangat ya. Bukan nak cerita detail tak. Orang bertanya saya sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Ustazah, PKP ni macam mana Ustazah? Ramai yang bertanya, sahabat-sahabat, kawan-kawan, terima kasih. Saya kata, apa maksud bertanya tu? Apa maksud tuan? Apa maksud sahabat saya kan? Yelah, dulu kan pendapatan Ustazah, antara sumber rezeki Ustazah adalah melalui ceramah. Bila orang jemput, Ustazah adalah pendapatan, adalah orang bagi. Dan saya cakap terus terang, kalau ada fitnah, ada kata-kata yang selain daripada yang saya katakan, itu adalah fitnah. Walaupun saya tahu banyak dah fitnah ini tersebar. Ada orang kata dulu nak jemput Ustazah Asma, bayaran dia tinggi, kena bayar. Ada yang sampai kata, kalau tak ada 10,000 tak boleh jemput. Yang kalau tak ada 8,000 tak boleh jemput. Ada yang kata Ustazah paling rendah 5,000, 4,000, macam-macam lah. Semua itu fitnah. Kalau siapa yang jemput saya melalui PA, kalau betul saluran yang betul, saya tidak pernah letakkan jumlah. Kita serahkan kepada pihak penganjur.
Dan bila pihak penganjur kalau jauh, mengikut kadar kemampuan kita pergi, cukup belanja, kita terima. Subhanallah. Dan memang tak ada kita letak jumlah-jumlah tertentu, tidak ada. Masya Allah. Saya bukan nak cerita pasal tu, tapi fitnah tetap berlaku. Kata begitu, kata begini, letak gini. Dengan tujuan apa orang yang menyebarkan itu, kita serahlah kepada Allah untuk diadili. Supaya dia, mudah-mudahan dia akan perbaiki semula fitnah yang disebarkan. Cuma saya nak bagi tahu, bila berlaku PKP kan, memang susah hati. Sebab apa? Orang kata, oh lah ustazah, suami ustazah kan kerja. Ia bukan soal saya dan anak-anak, tidak. Tapi di bawah saya ada lebih kurang dalam 7 staff. 6 staff yang perlu kita bayar gaji. Maksudnya untuk bayaran gaji saja tidak kurang daripada 15,000 yang perlu ada. Bagaimana saya fikir, ya Allah, sebab sumber sebelum ini kalau ada orang bagi sumbangan-sumbangan tu, kita kumpul-kumpulkan tu yang kita bayar gaji. Ada yang media, ada yang bahagian PA, ada yang bahagian uruskan buku-buku, ada yang bahagian penasihat syariah, penyelidik yang bersama dengan saya. Maksudnya, mula-mula memang fikir dan nekat kuat masa tu, apa pun berlaku, saya tak akan bagi gaji separuh. Dan nekat kuat juga, saya tidak akan memberhentikan mana-mana pekerja. Walaupun dalam keadaan sempit. Mula-mula kita rasa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita minta dengan Allah dengan yakin, bukan ragu-ragu, dengan yakin. Bila sujud, minta. Minta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang luas. Dalam keadaan kita nampak sempit. Kalau dulu bila saya turun ceramah, kita jumpa ramai orang, kita jual buku laju. Tapi tiba-tiba kita tak dibenarkan pergi ceramah, kita tak boleh bawa buku. Masa tu jualan buku pun tak laju dan sebagainya. Namun subhanallah, kehebatan dan kuasa doa. Datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allahu Akbar, dalam sepanjang musim PKP ini kita boleh buat perkara yang kita tidak boleh buat sebelum itu. Maksudnya datang rezeki yang tidak disangka, jualan yang lebih baik daripada sebelum itu. Dan kita yakin bahawasanya yang membuka laluan kita, rezeki kita semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kalau yang bertanya ustazah macam mana sekian-sekian, dan saya percaya ramai juga ustazah yang mengalami situasi yang sama. Tetapi di situlah Allah sedang menguji kita sejauh mana kita yakin dengan doa yang kita minta dengan Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, minta maaflah tajuk kita kan wanita idaman syurga. Jadi kesimpulan, terus kesimpulan kan, sebab saya rasa masa tu dah lebih. Antara ciri-ciri utama wanita ahli syurga iaitu wanita yang kuat berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kenal 5 sifat wanita ahli syurga yang saya nak sebut tadi tu, sebenarnya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asiyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam. 5 wanita yang dijamin syurga ni. Mereka semua mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang ni 5 wanita ahli syurga ni ada kekuatan berbeza. Fatimah dengan kezuhudannya, dengan sabar hidup susahnya. Aisyah dengan ilmu yang hebatnya, dengan hafal Al-Qurannya, dengan rujukan para sahabatnya. Asiyah yang sabar diuji dengan suami yang begitu zalim. Nanti kita ceritakan hebatnya doa Asiyah. Kemudian bagaimana ciri-ciri Maryam yang menghadapi ujian demi ujian, fitnah yang begitu dahsyat apabila dia mengandung, kemudian melahirkan anak lelaki. Yang dia dikatakan wanita yang kotor, wanita yang jijik dan sebagainya. Tapi apa Maryam sebut? Maryam kata apa? Sekiranya ini untuk Allah, Maryam sebut, sekiranya ini untuk Allah. Apa dia? Penghinaan, cacian, fitnah. Bahawasanya dia bukan wanita yang bersih, wanita yang suci. Sebab apa tiba-tiba dia mengandung? Takkan mengandung tanpa ada lelaki. Lalu dia difitnah, melakukan zina, perbuatan terkutuk dan sebagainya. Tapi apa jawapan Maryam? Ya Allah, sekiranya apa yang aku ditakdirkan lalui ini. Kalau Maryam nak tanya, ya Allah, apa dosaku? Dah lah aku daripada kecil sampai aku remaja, kerja aku berada di mihrab. Di suatu tempat yang dikhaskan di dalam rumah Allah di masjid. Dan ada satu tempat untuk Maryam apa? Memuji Allah, baca Al-Quran, hafal hadis Nabi. Maksudnya Maryam ni tugasnya, subhanallah, minta maaf. Maksudnya memuji Allah. Itulah kerja Maryam, iaitu untuk memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Maryam diuji oleh Allah, kurniaan Allah antaranya mengandung, dibawakan makanan daripada syurga dan sebagainya, dibawakan oleh malaikat. Allahu Akbar. Maryam mungkin tertanya, kenapa aku diuji begini?
Sampai Maryam pernah minta supaya aku dilupakan, supaya aku ni dilupakan, supaya orang lupa apa yang berlaku kepada diriku ni sebab tak tahan dengan fitnah ni. Tapi Maryam ada sebut perkataan yang begitu indah. Ya Allah, sekiranya segala yang aku lalui ni, apa dia? Cacian, makian, hinaan, fitnah semua ini adalah untukmu ya Allah. Maka aku redha ya Allah, aku redha. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi 5 ciri wanita ni, wanita ahli syurga ni, mereka ada kekuatan yang berbeza. Tetapi mereka memiliki sifat-sifat yang sama. Wanita-wanita yang salihah, yang kuat berzikir kepada Allah, yang kuat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara kelemahan kita sebenarnya adalah lemahnya kita dalam meminta kepada Allah, lemahnya berdoa. Nabi Muhammad SAW, pada sahabat, pada isi cerita, bila Nabi berdoa, punya khusyuk Nabi berdoa tu, umpama Nabi tak dengar apa-apa, Nabi berada di satu alam yang lain, Nabi berdoa. Dan tangan Nabi tu lagi lama, lagi naik. Ya Allah, lagi naik, lagi naik, lagi naik, lagi naik. Ya Allah, meminta-minta dengan Allah dengan penuh kesungguhan. Sedangkan Nabi telah dijamin syurga. Nabi telah diharamkan neraka. Nabi telah pasti diberikan apa yang Nabi nak, pasti Allah beri. Tapi punya Nabi nak ajar kepada umat, bila berdoa meminta dengan Allah, kena rajin meminta, suka meminta, khusyuk dalam meminta dan bersungguh-sungguh. Dan yakin dengan meminta kepada Allah. Kita pula terbalik tuan-tuan puan-puan, bila berdoa, doa panjang-panjang, kalau iman doa panjang-panjang, makin turun, makin turun, makin turun, dah duduk atas riba lah pula. Lepas tu dah rasa merungut, apalah panjang sangat imam ni baca doa. Apalah yang ini, tak fikir korang nak cepat apa semua ni. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW kalau berdoa dalam tempoh yang begitu lama. Berdoa pula dengan khusyuk. Tangan tu bukan semakin rendah, makin naik, makin naik, makin naik. Sampailah sahabat ada kata dalam satu perang Nabi berdoa sampai nampak putih celah ketiak Nabi. Maksudnya tingginya Nabi angkat tangan, merayu-rayu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terbalik kan, lama-lama ngantuk. Kalau panjang tu dah makin turun, makin turun. Allahu Akbar, subhanallah. Minta dengan Allah, Allahumma ja'alna minas salihin, ya Allah. Golongkanlah aku di kalangan orang-orang soleh, wanita-wanita yang soleha. Lepas doa, lepas solat kita minta, ya Allah, nak jumpa dengan ibu kami, ya Allah, ibunda kami, Tina Khadijah. Ulang balik doa tadi tu. Siapa yang nak ikut, nak tiru doa yang dibacakan awal tadi pun boleh, tak ada masalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang pukul berapa ya sahabat-sahabat sekalian? Pukul 11 minit. Jadi kita sepatutnya habis pukul 11.30. Okey. Saya nak sebutkan tadi tu tentang kisah sikit-sikit. Kita sebut tentang wanita ahli syurga ataupun ciri-ciri. Saya sebut ciri-ciri dululah ya. Di antara ciri-ciri wanita ahli syurga yang pertama iaitu menjaga maruah dirinya. Ini disebut dalam hadis Nabi kan. Wanita apabila dia melakukan 4 perkara, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak. Yang pertama apa dia? Dia menjaga solat. Yang kedua dia jaga apa? Jaga puasa. Yang ketiga jaga apa? Jaga maruah dirinya. Iaitu maruah ni termasuk bab aurat. Kemudian yang ketiga dia jaga apa? Dia mentaati suaminya. Ini ada suami. Kalau tak ada suami, mentaati ibu ayahnya. Maksudnya dia pula kata, Ustazah, suami tak ada, mak ayah pun dah meninggal dunia, saya sebatang kara. Mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nabi kata wanita apabila memiliki 4 perkara ini, maka dia dijemput masuk. Dia boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Allahu Akbar. Ia bukan mudah. Bukan kita kata, bukannya ayat dia, wanita ni tak susah pun nak masuk syurga. Apa dia? Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah diri, kemudian taat suami. Susah apa? Allahu Akbar. Sebenarnya sangat susah. Bukan kata mudah sebenarnya. 4 perkara itu bukan mudah. Wanita nak jaga solat bukan mudah. Memerlukan kesabaran. Hari ni wanita ramai tak sah solat sebab tak sah wudu. Sebab apa? Pakai foundation yang kalis air. Pakai alat solat yang kalis air. Eyeshadownya, wallahualam gincu ke, ataupun ni lukis kening ke, apa-apalah kan. Apa lagi? Macam-macam lah yang disapu, yang diletakkan kan. Mohon maaf. Kalaulah tak sah wuduk, maka tak sah solat. Ramai yang wanita yang tak sah solat. Ada juga yang pakailah macam-macam lah. Boleh pakai lotion, pakai itu, pakai ini dan sebagainya. Tapi pastikan bila masa waktu solat, basuhlah dengan air, biarlah tangan betul-betul. Kita wanita terlalu banyak fikir dan suka berfikir ketika solat. Kita bimbang. Syarat pertama pun tak lepas bab solat.
Syarat pertama pun takut tak lepas. Nabi kata wanita apabila lakukan 4 perkara, maka dia boleh masuk mana-mana syurga, pintu syurga dia nak masuk. Pertama, jaga solat. Kedua, jaga puasa. Okey, ramai orang berpuasa tapi dia tak boleh jaga mulut dia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata Allah tidak memandang puasa orang yang meninggalkan makan minum tapi tidak meninggalkan perkataan keji. Allahu Akbar. Kita memang puasa tapi takut puasa daripada makan dan minum saja. Tapi kita tidak berpuasa, tidak mampu menahan diri kita daripada apa? Perkataan keji. Masa bulan Ramadan okey. Habis bulan Ramadan, sekarang dah bulan apa ni? Dah bulan Zulkaedah. Sekarang bulan Zulkaedah. Dah mula dah perangai. Menulis benda yang tak elok, cakap benda yang tak elok. Itu di antara kayu ukur bahawasanya puasa kita tidak diterima oleh Allah. Antara ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang mana puasanya itu boleh membentuk akhlak yang baik setelah bulan Ramadan. Bukan masa bulan Ramadan tu. Allahu Akbar. Jadi jaga puasa. Kemudian ketiga, jaga maruah. Maruah ni termasuk apa? Percakapannya. Maruah termasuk penampilan dirinya, jaga auratnya. Kemudian maruah termasuk pergaulan bebasnya. Dia ada apa? Jaga ni, social distance ni. Penjarakan sosial ni. Maksudnya dengan lelaki bukan rapat, tak bersalamnya. Banyak perkara maruah dirinya. Wanita yang ada maruah diri, cara jalan pun lain. Jalan jangan gedik-gedik kita orang perempuan. Bila depan lelaki kalau yang ramai, jalan tu tegas. Suara jangan dilembutkan. Suara tu kan, Allahu Akbar. Kadang lemah lonai kita orang perempuan dengar pun lemah lonai. Contoh nak tanya soalan kan guna mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, saya bagi contoh je ni. Kita bila kalian ramai ada lelaki, tegaskanlah suara. Bukan menunjukkan kita garang, tetapi itu disebut di dalam Al-Quran. Wahai para wanita, keraskanlah suaramu. Maksudnya tegaskanlah suara tu supaya tidak menimbul penyakit-penyakit hati ke dalam hati lelaki yang ada penyakit hati. Subhanallah. Jadi kita ni apa salahnya di kalangan ramai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Janganlah pula masa tu dilembutkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Macam tu. Ini biasa kita pergi majlis-majlis ilmu contohnya kan. Jadi orang lelaki ni rasa tertarik. Suara siapa tu? Suara bukan aurat. Tetapi boleh jadi aurat bila boleh timbul fitnah. Suara perempuan bukan aurat. Tapi boleh jadi aurat bila boleh timbul fitnah. Itu dalam syarat yang ketiga. Ciri wanita ahli syurga tu. Yang pertama jaga solat. Bermula daripada wuduk tu. Lepas tu solat pula. Bagaimana nak belajar solat yang Allah terima. Solat sah 13 rukun. Tapi belum cukup lagi. Kita kena belajar macam mana solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua puasa. Puasa ni panjang sangat cerita ni. Kemudian yang ketiga apa? Bab maruah tadi. Dari sudut suara, dari sudut penampilan. Anak kata ustazah, wanita ni dia menarik, dia cantik. Walaupun dia tak bersolek ke apa, walaupun solat dia dah kerahkan, tapi tetap menarik perhatian lelaki contohnya. Bahkan wanita ni kalau pakai niqab, keluar mata ataupun tak nampak mata pun kalau dia berjalan dia boleh menarik. Syaratnya ialah kita dah jaga diri kita, kalau tetap ada lelaki yang tidak boleh menjaga matanya. Wanita dia bertanggungjawab untuk jaga dirinya. Jadi, kalaulah seorang lelaki yang tak boleh tundukkan pandangan, tak boleh jaga dirinya, itu bukan lagi tanggungan kita terhadap diri kita dah dosa. Tapi kalau kita memang menjadi penyebab lelaki tertarik, sama ada dari sudut suara, penampilan, lenggok berjalan, ataupun kedekatan kita duduk rapat-rapat je. Kalau asbab kita, maka kita turut menanggung dosa. Tapi kalau kita dah jaga diri kita apa? Tetapi ada lelaki yang tidak mampu mengawal nafsunya, tidak mampu menundukkan dirinya, lalu dia melakukan dosa, maka kita tidak lagi ada kaitan dengannya. Subhanallah. Tapi kalau asbab kita, tentu ada kaitan. Ada saham dosa. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir iaitu wanita apabila dia menikah, kalau ada suami, dia mentaati suami, memuliakan suami. Dan untuk memuliakan suami ini bukannya bersyarat suami itu jadi suami yang terbaik. Allah akan uji kita. Mampu tak kita taat kepada suami dalam keadaan suami itu tidak layak untuk ditaati. Orang perempuan ada banyak sebab. Ustazah, tak layak suami saya nak ditaati. Dia bab nafkah pun culas. Dia bab semayang pun tak semayang. Dia pun pemalas. Suami macam tu. Layak ke nak ditaati, nak dimuliakan? Mentaati suami, memuliakan suami bukan syarat suami tu baik. Tapi dengan syarat kita jadi baik. Masya Allah.
Lagi susah kita nak taat suami, lagi susah kita nak hormat suami, lagi tinggi nilai ketaatan kita tu. Lagi besar pahala kita tu. Mudah-mudahan Allah tengok ikhlasnya kita taat suami kerana Allah, ikhlasnya kita tetap hormat suami kerana Allah. Akhirnya Allah akan mengubah suami kita jadi suami yang soleh, suami yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapatlah menjawab ya tajuk kita pada hari ini, iaitu wanita idaman syurga. Minta maaf ya, tadi saya kata nak sebut tentang 5 kisah wanita tu kan. Nampak gayanya tak sempat. Tapi insyaAllah saya pasti di kalangan kita dah biasa dengar kelebihan cerita Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Asiyah dan juga Maryam. Jadi saya kembali kepada moderator kita hari ini, pengerusi Cik Amirah kita. Masya Allah. Saya pernah musafir dengan Cik Amirah ni, naik satu flight. Kemudian pernah duduk sekali di sebuah sewa, duduk bukan sewa lah, penganjur sediakan tempat, iaitu di ni, kita sama-sama pergi ke Indonesia kan, di Padang Panjang. Padang Panjang ke Pasir. Masya Allah. Tahun lepas, bukan tahun lepas, tahun ni, bulan 2 ke? Bulan 2, betul, sebelum PKP. Kita ada, saya ada program ceramah di sana. Jadi saya musafir dengan Asiyah, dengan Cik Amirah ni bersama. Alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada Cik Amirah. Mungkin ada soalan daripada pendengar. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Ustazah Asma. Ada beberapa soalan di sini yang saya bacakan yang kita sempat lah ya. Untuk soalan pertama kepada Nurul, bagaimana cara seorang isteri nak menasihati seorang suami yang tidak solat penuh? Untuk soalan Ustazah nak jawab terus ya? Boleh jawab terus. Subhanallah, soalan ni soalan yang banyak diterima. Soalan ni ialah, terima kasih pada yang bertanya, bagaimana seorang isteri nak nasihat seorang suami yang tidak solat penuh. Okey, subhanallah. Hari ini pengalaman saya kerja dulu di Jabatan Agama sebagai perunding rumah tangga. Bila kita buat statistik tentang solat, boleh dikatakan 96%, 97 ke 99 macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kalau 100 orang datang mengadu masalah, daripada 199 orang yang tidak menjaga solat. Maksud tidak menjaga solat ni, pertama, solat tak penuh. Solat subuh tak solat, zuhur solat, asar tak solat, maksud solat tak penuh. Yang kedua, tak solat langsung. Antara dua tu lah. Subhanallah. Jadi, tinggi sangat orang yang ada masalah solat. 98%, 99% macam tu. Allahu Akbar. Ramai sangat yang diadu, yang paling tinggi yang tak solat di kalangan suami. Orang kita subhanallah, orang perempuan ramai yang jaga solat. Tetapi lelaki jadi mencabar. Dia punya tak kisah atau dia tak rasa berdosa ke, tak rasa bersalah. Macam mana kami dapat statistik ni? Soalan yang wajib ditanya. Masa tu saya ketua unit runding cara. Penuh pengarah bagi undang-undang keluarga, ketua unit runding cara. Memang saya menetapkan kepada semua perunding cara. Perunding cara kita ada lebih kurang dalam daerah ada 7, 14, ada lebih kurang 16 orang perunding cara. Soalan yang wajib ditanya kepada klien yang datang sama ada lelaki pada perempuan adalah tentang solat. Jadi kita ada kaedah, tanya dengan baik. Tuan, puan minta maaf, saya perlu bertanya bagaimana solat. Dia datang mengadu masalah apa pun, masalah duit ke, masalah hubungan seksual ke, masalah syek bergaduh ke, masalah orang ketiga ke, masalah masuk campur keluarga ke, masalah apa pun datang, soalan wajib tanya berkenaan dengan solat. Solat ada kaitan rapat dengan kehidupan kita. Solat berkait dengan semua. Kita apa pun masalah kita datang, muslimin-muslimat, para wanita sekalian, mesti ada kaitan dengan solat. Kalau hidup kita tidak tenang, itu antara petunjuk kita solat tidak tenang. Kalau hidup kita rasa gelisah kelam kabut, kita solat pun kelam kabut. Kalau kita rasa hidup kita tak stabil, tak seimbang, tak stabil je. Setiap bulan tak stabil. Solat kita pun sebenarnya tak stabil. Kejap okey, kejap tak. Kejap awal waktu, kejap tak. Subhanallah. Kalau kita rasa macam ada masalah tentang masa kita rasa macam tak berkat, tengok masa waktu kita solat. Masya Allah. Kalau rasa hidup kita tak sistematik, tengok solat kita pun tak sistematik. Kalau kita rasa macam tak boleh fokus, buat tu tak fokus, buat ni tak fokus, kita juga solat tak fokus, solat tak khusyuk. Sebab itu, siapa yang nak baiki kehidupan, mesti baiki dengan solat. Sekarang soalan Ustazah, macam mana Ustazah nak nasihat suami yang tak solat?
antara kaedah yang saya kongsi dengan klien kan, Ustazah saya nasihat dah, I tawar dah, saya doa, memang saya doa tentang suami ni Ustazah, tapi ya Allah Ustazah, dia tak solat macam mana Ustazah, suami saya baik Ustazah. Saya hari tu ada jumpa dekat saya ada jumpa masa tu dekat RNR, masa tu malam kan, RNR waktu malam pukul 10 lebih masa tu, saya balik dari satu ceramah, saya tinggal untuk solat kan. Lepas tu ada cleaner ni, makcik ni duduk bersih-bersihkan. Lepas tu saya pun borak. Dia kata, Ustazah, dia camkan, dia kenal. Makcik, saya rasa umur dah 60 lebih. Lepas tu saya kata, makcik, macam mana kerja? Macam mana hidup makcik? Okey, Alhamdulillah, syukur. Wanita yang sangat bersyukur. Syukur Ustazah, Alhamdulillah, syukur. Makcik umur dah 60 lebih macam ni, kerja jadi cleaner lagi. Syukur Ustazah, Allah bagi rezeki melalui ini. Saya besarkan anak-anak ada lagi yang tak lepas. Ada lagi anak yang tak lepas, dia orang pun hidup susah apa semua. Makcik tak ada suami ke? Ada suami. Suami kerja tak makcik? Kerja Alhamdulillah. Suami makcik baik Ustazah. Dia puji suami dia. Suami makcik baik Alhamdulillah, orangnya baik. Dia pun kerja kampung. Gini. Saya tak ingat lah umur 50 lebih ke 60 lebih. Lepas tu dia kata cuma Ustazah satu je Ustazah. Suami makcik ni tak semayang. Dia baik. Saya rasa macam bagusnya makcik ni. Tak adalah bila saya tanya tu kan suami makcik macam mana. Suami saya tak semayang. Tak ada dia terus cerita yang buruk tak. Dia puji. Maksudnya dia seorang wanita yang sangat wanita yang tidaklah kerana suami tak solat semua nampak buruk belaka tak. Suami makcik baik Ustazah. Tak tinggi suara, tak apa. Kerja kampung. Satulah masalah Ustazah tak semayang. Macam mana nak buat tu Ustazah? Suami Acik tak semayang. Kalau boleh Acik nak masuk syurga sama-sama. Tapi risau ni Ustazah. Lepas tu saya kata, makcik minta sungguh-sungguh dengan Allah. Doa sungguh-sungguh. Tanpa ragu-ragu. Makcik doa Ustazah. Dan makcik tak ragu-ragu. Oh yang ni saya puji makcik. Dia kata, Ustazah, makcik berdoa sampai setiap kali solat mesti makcik doa untuk suami makcik supaya dia solat. Dan makcik tak ragu-ragu. Makcik yakin satu hari suami makcik akan solat. Makcik yakin satu hari nanti Ustazah, walaupun makcik mungkin dah meninggal dunia, tak sempat tengok dia semayang, insyaAllah dia akan semayang. Saya kata, oi makcik luar biasa. Kisah benar ni. Saya kata makcik itu luar biasa. Sebab ramai orang, dia tidak yakin dengan doanya. Dan dia nak doanya itu makbul depan matanya. Masya Allah. Sebab itu, orang yang berdoa dengan yakin dengan Allah, pasti Allah akan makbulkan doanya. Mungkin saat dia hidup ataupun setelah dia mati. Masya Allah. Saya pernah seorang wanita, dia kata Ustazah saya dah ikhtiar begini, saya kata macam ni. Puan cuba berdoa tepi dia masa dia baru-baru mula-mula tidur. Macam tu. Sebab saya pun tengok drama lah kan, drama. Kalau kita tengok drama TV ada kan macam tu. Isteri ni berdoa, lepas tu suami ni terdengar doa isteri dia. Kan. Jadi isteri ni doa, ya Allah untuk suamiku sekian-sekian. Rupanya suami tu tidur-tidur ayam. Lalu suami tu pun menangis terharu dengan doa isteri. Saya pun katalah, puan buat macam tu. Mana tahu berkesan. Masya Allah. Yelah pengaruh drama ni kadang-kadang drama daripada kisah yang betul puan-puan. Tapi saya bukan cakap kosong. Doa tersebut saya pernah baca kajian. Bila kita bercakap ataupun berdoa, ya ada yang membetulkan, betul lah kaedah drama tu ya Ustazah. Betul lah, ada yang betul. Drama ni, kan penulis drama ni kadang-kadang yang ambil daripada kisah yang benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada satu kajian tentang minda separa sedar tu kan, saya baca. Wallahualam, tapi ini kajian-kajian sains. Okey, bila kita nak tidur kan, baru baru tidur tu kan, minda kita ini masih lagi berada di minda separa sedar. Dan dikatakan saintis, minda separa sedar ni antara minda yang paling kuat merakam sesuatu. Masya Allah. Dalam Islam kita ada doa. Kan? Sebelum tidur, sunnah Nabi apa? Nabi baca 3 kul. Nabi ulang 3 kali ya. 3 kali. Hadis yang sahih. Nabi ulang 3 kali. Baca 3 kul. Nabi akan merapatkan kedua tangan. Lepas tu baca 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Kemudian Nabi akan sapu seluruh tubuh. Nabi ulang 3 kali. Agak-agaklah tuan-tuan puan-puan, sempat tak masuk kali yang kedua. Kita kalau dah nak tidur kan, kalau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu. Dah terus tersengguk.
Kalau baca telefon mungkin tak tersengguk, mungkin tak tidur. Kalau buka FB tak jadi tidur. Buka YouTube ke apa tak jadi tidur. Kalau buka gosip lagi tak tidur. Tapi kalau mula baca Quran je mulalah ngantuk. Tak sempat nak habis 3 kul tu. Masya Allah. Ia akan terus datang satu momen yang tenang. Kalau boleh habiskan, ulang 3 kali. Itu sunnah Nabi SAW. 3 kul kalau kita amalkan dengan yakin, dengan tenang, Allah lindungi kita daripada segala mara bahaya. Bahkan daripada sihir manusia, kedengkian manusia, kejahatan jin, kejahatan iblis. Semua itu ada dalam surah Al-Mu'awwizatain. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Masya Allah. Jadi kan, masa baru-baru tidur tu, subhanallah, saya pernah test pada klien saya, seorang ibu mengadu tentang hal anak sekalipun. Anak bermasalah. Saya kata, puan, masa anak dah tidur tu kan, puan nampak dia dah tidur tu kan, baru-baru tidur, puan pergi dekat telinga dia, puan doa. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah suamiku ni solat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku ni, ya Allah, seorang lelaki yang baik, ya Allah. Jaga solat, jaga pergaulan, ya Allah. Maksudnya doa tepi tu. Janganlah doa tu sekuat-kuatnya. Memang kita nampak dia macam baru-baru tidur. Masya Allah. Ada seorang wanita ni dia kata, Ustazah, setelah berapa hari dia buat konsisten setiap malam. Dia buat konsisten, suami dia dah mula tidur, kemudian dia doa tepi telinga suaminya, ya Allah, dengan ikhlas hati. Maksud ikhlas hati, dia nak suami dia solat bukan kerana dia nak, tetapi kerana Allah. Ini antara masalah kita. Kita nak anak berubah kerana kita. Sebab bila anak berubah, seronok, gembira, bahagia tak. Tapi kita nak anak berubah kerana Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah, supaya engkau redha kepadanya, ya Allah. Jadikanlah dia seorang lelaki yang soleh, suami yang soleh. Tapi kadang-kadang kita nak suami tu jadi baik sebab kita nak. Kita seronoklah suami jadi baik. Kita mungkin akan jadi berbangga, riak, takabur lepas tu. Kalau suami kita berubah, mungkin kita akan keluar perkataan, berkat doa saya, alhamdulillah, berkat doa, berkat usaha saya, suami saya berubah. Kita takut kita menyandarkan perubahan suami ataupun anak kepada diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ada seorang wanita ni kata, Ustazah, alhamdulillah selepas berapa puluh hari saya tak ingat. Satu hari suami saya bangun, dia kata, saya nak solat. Ajar saya solat. Saya nak solat lah, ya Allah. Saya kata, macam mana tiba-tiba awak ada mimpi apa-apa ke ni? Wallahualam, tapi Masya Allah. Maksudnya, suami tu tiba-tiba berubah sekelip mata. Maksud bukan sekelip mata, tapi usaha isteri kan. Mudah-mudahan ada kebaikan tu bila dia duk ulang sebut-sebut tu. Sebab telinga tak tidur sebenarnya. Kita tidur kan, jam pasang kita dengar kan. Kalau saya ni ada anak kan, baby tu tidur sama kan. Baby berpusing tu boleh telinga dengar. Boleh tidur padahalnya. Tapi anak baby tu berpusing tu, kita boleh pegang. Maksudnya, sebenarnya walaupun kita tidur, telinga tak tidur. Jadi, masa kalau kita nasihat anak, nak semayang lah, budak tu boleh menjawab. Alah, mak pun masa muda dulu tak semayang. Mak baru semayang kan. Contohlah. Anak kalau waktu dia celak, dia boleh menjawab. Tapi masa tidur, dia tak menjawab. Kalau dia menjawab juga, handal benar lah. Jadi masa anak tu tidur, kita pergi kat telinga dia. Nak solat nak, moga kamu jadi anak yang baik nak, kamu jadi anak yang rajin, anak yang lembut. Ya Allah, jadikanlah. InsyaAllah bila masuk dalam telinga dia tu, dia pergi kepada minda dia. Dah diulang-ulang setiap malam, InsyaAllah satu hari dia bangun, dia terus nak berubah. Masya Allah. Tapi kena buat dengan konsisten, dengan yakin. Bukan baru buat seminggu, tak jadi pun, nampak makin malas je daripada solat. Jangan. Kalau begitu, kita terlalu terburu-buru untuk mendapat hasil, sedangkan Allah akan uji dulu kita. Adakah kita ikhlas berdoa ataupun kita berdoa kerana kita menginginkan sesuatu untuk diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Suami tak boleh kita marah, tak boleh ambil rotan, tak bolehlah rotan. Tu dia. Malas lagi. Tak boleh. Isteri tak dibenarkan merotan suami. Tak boleh pukul suami. Tak boleh kejutkan suami sebab nak marah ni kejut dengan kaki. Oi, bangunlah. Tak boleh berkasar. Subhanallah. Kata Ustazah, suami dia boleh kasar. Isteri, suami pun tak dibenarkan berkasar dengan isteri. Berdosa. Dua-dua dosa. Tetapi seorang isteri yang baik, untuk jadi baik, bukan syarat suami jadi baik dulu. Syaratnya kita jadi baik. Mudah-mudahan dengan doa, dengan konsisten, dan kita jaga solat, Allah akan ubah suami kita. Yang tadi tu, kita share tadi tu. Doa untuk suami, kalau tak mampu dalam menyusun dalam
Contoh kita doa dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tapi dalam hati. Setiap kali waktu sujud, doa. Nekat setiap kali sujud, ya Allah jadikanlah suamiku solat, ya Allah. Ya Allah jadikanlah suamiku solat, ya Allah. Jadikanlah suamiku suka solat, ya Allah. Jadikan solat sempurna. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Mudah-mudahan membantu menjawab persoalan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh kita buka satu lagi soalan Ustazah? Soalan terakhir. Boleh insyaAllah. Soalan ni daripada Instagram Ustazah. Soalan ni daripada Sharmila. Assalamualaikum Ustazah. Kenapa Allah bagi kita dugaan walaupun kita dah betul-betul tak mampu untuk menanggung dugaan tersebut? Kenapa Allah bagi dugaan lepas tu? Walaupun diri kita ni sebenarnya tak mampu untuk menanggung dugaan tersebut. Okey. Subhanallah. Okey, ini soalan yang terakhir. Soalannya, Ustazah, kenapa Allah bagi dugaan sedangkan kita rasa kita tidak mampu menanggungnya? Masya Allah. Baiklah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ditimpa. La yukallifullah. Tidak Allah menimpa nafsan, suatu jiwa ataupun manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Melainkan mengikut kadar kesanggupan ataupun kemampuan. Pertama, orang beriman yakin bahawasanya setiap apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan, Allah aturkan, Allah takdirkan, Allah timpakan ujian demi ujian. Kena yakin bahawasanya ia memang mengikut kadar kemampuan kita. Allah tidak pernah silap dalam menentukan kadar-kadar ujian untuk hamba ni. Hamba ini kadar ujiannya rendah ni. Hamba ni tinggi ni. Hamba ni tinggi lagi. Hamba yang seorang ni, okey, untuk ketika ni rendah sikit. Okey, sekali-sekali naik. Kemudian rendah sikit. Ada seorang wanita ni kata, Ustazah, ujian saya berat Ustazah. Lepas tu dia cerita, masa dia kecil, contoh ni kisah benar ni. Masa dia kecil, dia diuji dengan masalah gangguan seksual daripada ahli keluarga. Maksudnya penderaan seksual ataupun kita panggil sumbang mahram. Sumbang mahram daripada ahli keluarga terdekat. Ni dia cerita selepas dia dah melepasi. Masa dia kecil, dia kata dia rasa dia tak boleh menanggung beban tu. Tak boleh nak menanggung beban tu. Dia jadi rasa benci, dia rasa jijik pada diri dia. Dia rasa nak bunuh diri. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada kecil sampai dia remaja. Memang berat. Saya dengar pun, ya Allah kesiannya dengan kamu. Masa tu saya pergi ceramah satu tempat. Kemudian dia datang jumpa saya. Saya ingat. Tak silap saya dipaham. Dan sebelum saya pergi lagi, dia dah mesej dah. Dia cerita, Ustazah, saya mangsa sumbang mahram Ustazah. Saya daripada saya kecil sampailah umur dia macam tingkatan macam tu lah. Dan saya tak mampu nak bercakap, tak mampu nak cerita pada siapa-siapa. Dan dulu memang saya selalu kata, ya Allah kenapa, apa dosa kau, aku masih kecil, kenapa kau buat aku begini? Kenapa? Banyak sangat soalan dia, kenapa? Dan dia kata, ya Allah aku memang tak mampu. Soalannya kadang-kadang ujian ataupun musibah tu dikenakan, dia ditimpa pada seseorang tanpa sebab, bukan kerana kesalahan dia. Kalau kita fikir kan, dia kena sumbang mahram, masa sumbang mahram tu daripada dia kanak-kanak. Maksud daripada sebelum dia balik. Apa dosa kanak-kanak sebelum balik? Kenapa Allah uji dia begitu? Kalau kita fikir, bukankah Allah berkuasa untuk menghalang? Tiba-tiba orang yang pelaku, yang buat tu jadi kejung ke kan? Jadi teruk ke? Masa Allah berkuasa buat apa saja. Tetapi kenapa keadaan tersebut boleh berlaku kepada wanita ini? Sehinggalah dia besar, dia kata, ya Allah Ustazah, rupanya sebenarnya kita mampu Ustazah. Ya, memang masa kita teruk tu, kita rasa tak mampu, sedih apa semua. Tetapi kerana ujian tersebutlah saya menempuh jalan apa? Jalan-jalan walaupun jalan yang sukar, tetapi rupanya Allah lenturkan hati saya menjadi orang yang sangat kuat. Saya menghadapi ujian di tempat kerja ke, ujian zaman belajar ke, semua ujian tu jadi kecil. Rupanya Allah sedang menyiapkan hati saya ini untuk menghadapi ujian-ujian yang lebih besar. Dan alhamdulillah Ustazah, akhirnya saya dikurniakan seorang suami yang baik dan anak-anak yang baik dan semuanya. Dan apabila saya melihat ujian saya tempuh daripada saya kecil sampai saya remaja tu, dia kata,
tidak ternilai nikmat yang Allah beri sekarang. Jadi sampai hari ini saya kata saya bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas ujian yang Allah berikan kepada saya dalam tempoh yang bukan sekejap, lama, kerana nikmat yang Allah berikan pada hari ini dengan mengenal Allah, dengan bila berdoa rasa nikmat, rasa khusyuk, sebab masa kecil banyak menangis, banyak mengadu kepada Allah. Bila besar, dia mudah memaafkan orang. Dia mudah menghadapi apa-apa ujian dan cabaran. Sebab dia telah dilentut, hatinya telah pun dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kecil. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ujian yang berlaku pada kita hari ini adalah untuk membentuk diri kita akan datang. Sama ada diri kita di dunia, ataupun diri kita di alam kubur, ataupun diri kita di mahsyar. Bahkan kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah di atas setiap ujian yang Allah berikan. Sebab itu, hikmah adalah rahsia Allah. Kalau Allah buka setiap kali ujian, apa hikmah dia? Kalau Allah setiap kali ujian, Allah tunjukkan istana di syurga. Sudah tentu kita sentiasa memilih ujian. Lalu apabila kita dah dapat nikmat, rupanya pada nikmat tersebut, terbuka pintu ke neraka. Sudah tentu kita tidak mahu nikmat tersebut. Tapi kalau Allah buka hikmah, bila Allah datangkan ujian, lepas tu kalau lah kita boleh lepasi ujian ni, kita tetap sabar, redha, tetap bersemangat, tetap positif, lepas tu terus nampak bahagian. Oh, wow, bahagiannya kalau hari tu sabar separuh. Ui, dapat dapat rumah kecil. Kita pun kata, kali ni nak sabar penuh. Awal-awal lagi sabar, takkan marah dah. Dapat istana. Subhanallah, Allahu Akbar. Ataupun daripada ujian tersebut sebenarnya, Allah sedang menyediakan masa depan yang bahagia, masa depan yang tenang, masa depan yang senang contohnya. Perkataan-perkataan umpama itu. Kita tidak tahu perancangan Allah, tapi Allah telah merancang dengan sangat tepat. Allah tidak pernah silap mengatur kehidupan kita. Percayalah, yang perlu kita buat bukan bertanya ataupun berfikir, apakah hikmah, apa yang berlaku ni, kenapa. Tugas kita ketika diuji oleh Allah ialah mengumpul kekuatan untuk redha, untuk sabar. Itu tugas kita. Ini telah diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa ujian atau musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita baca hadis Nabi dalam buku ni, buku mana Sahabat Dunia Akhirat. Siapa yang ada beli buku Sahabat Dunia Akhirat ni, dan saya bukanlah kata buku ni je, ada banyak lagi buku-buku lain, buku orang lain tulis ke apa. Tapi Masya Allah, ada orang yang sakit tenat, sakit teruk, kanser, yang lemah semangat. Ada orang hadiahkan buku ni, dia cerita, Ustazah, buku ini telah mengubah cara saya berfikir. Ada orang yang sedang masalah teruk dengan suami, dengan isteri, dengan ada masalah sekian-sekian. Lalu dia baca buku ni, dia angkat masalah tu jadi kecil. Ilmu, pengetahuan, doa dan sebagainya boleh mengubah cara kita berfikir, cara kita menghadapi ujian Allah. Jadi, kalaulah kita rasa lemah ketika saat diuji, itu tanda-tandanya hati kita lemah. Bukan tanda ujian itu berat. Berat atau ringan ujian, ia tergantung kepada hati kita yang menampung ujian Allah. Kalau hati kita ada ilmu, kita terus baca. Contohnya hadis Nabi SAW, dalam buku ini Nabi sebut, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Lalu bila kita diuji oleh Allah tu, kita kata, Ya Allah, aku mendapat sentuhan kasih sayang Allah. Lagi berat ujian, lagi banyak kasih sayang Allah. Allah mengujiku sebab Allah sayang kepadaku. Sebab apa melalui jalan ujian ini, aku mengenalmu. Aku boleh menangis bila mengadu kepada Allah. Allahu Akbar. Lepas tu dalam buku ni juga ada himpunan hadis Nabi tentang bab ujian, iaitu ujian Allah ingin membersihkan hambanya. Sehingga kan apabila berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa. Orang yang sentiasa hidup dalam ujian umpama macam ni. Kita tengok kapet kan, kalau kapet rumah kita kotor, kita buat apa? Kita pergi gantung dekat pagar rumah ataupun dekat pagar rumah lah. Kita buat apa? Kita pun ambil penyapu, kita pun ketuk kan? Kita ketuk. Kita pukul lah, kita ketuk sebut apa? Kapet. Kita ketuk. Apa yang keluar? Habuk. Keluar habuk, ketuk lagi. Sampailah kita ketuk habuk tak keluar, baru kita berhenti. Itulah umpamanya. Kalau kapet tu boleh bercakap, aduh sakit. Sebab kena pukul. Lagi berhabuk, lagi suka kita tengok. Sampai habuk tak keluar, baru kita berhenti. Kita terlalu banyak dosa. Sebab itu bila kita diuji oleh Allah, Allah sedang membersihkan kita. Memang sakit. Sama ada ujian tu dalam bentuk sakit, sedih, ujian, musibah dan sebagainya.
tetapi akhirnya kita akan bersih dan suci daripada dosa. Kita berjalan di atas muka bumi Allah dan insya-Allah kita mati dalam keadaan suci daripada dosa. Sekian daripada saya. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan dapat membantu perkongsian pada hari ini. Kekuatan untuk diri saya juga. Terima kasih kepada Universiti Malaysia Pahang melalui pusat Islam dia. Mudah-mudahan kita sama-sama menyumbang kepada Masjid Universiti Malaysia Pahang. InsyaAllah. Mohon maaf daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua pada hari ini. Semoga kita sama-sama dapat berusaha untuk menjadi seorang wanita yang solehah, wanita idaman syurga, iaitu amin ya rabbal alamin, iaitu antaranya ialah dengan menjaga solat, menjaga puasa, menjaga maruah dan penampilan diri serta mentaati suami. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk program kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Ustazah atas masa yang diberikan kepada kami pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup majlis, lebih baik kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf, Encik,